Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Jero Azrul. So inilah tips yang penting untuk anda baru nak memulakan forex trading, fokus dalam financial market, dan pada sama juga ialah untuk belajar trade gold ataupun secara fokusnya dalam RTT ialah kita fokus kepada iaitu untuk membantu anda khususnya dalam teknik analisis. Dan ini merupakan satu skill sebenarnya untuk anda trade juga kripto, saham dan sebagainya. Dan salah satu kenapa saya pilih forex sebagai utama ialah kerana volatility-nya cepat, cepat lagi learning experience. Pada sama juga jika anda ada masalah nak trading forex, itu isu halal haram dan sebagainya, anda boleh gunakan skill teknik analisis ni untuk menggunakan sebagai trading emas, kan trading perak, kan platinum, palladium dan juga saham dan juga lain-lain. So tidak ada perlu masalah yang anda fikirkan sebenarnya sedia ada ini. Jadi pada fokusnya saya masih lagi trading forex, tak ada masalah bagi saya. Tapi bagi yang ada keraguan boleh fokus ke sana. Baik, so bagi anda yang baru khususnya untuk mulakan dari segi forex trading, ada beberapa perkara yang anda kena tahu apakah skill yang anda perlukan. Apakah langkah yang anda perlukan. So langkah yang pertama ialah fokus kepada iaitu bagaimana untuk menggunakan platform. Itu pertama sekali, platform. So platform ni banyak, ada MetaTrader 4, MetaTrader 5, kan ada juga ialah C-Trader, kan ada melalui apps, web based dan sebagainya. Saya sangat sarankan guna salah satu, iaitu salah satu yang saya gunakan ialah MetaTrader 4 ataupun MetaTrader 5. Dalam konteks ni saya cerita mengenai MetaTrader 4. So kenapa MetaTrader 4? Ini kerana dia digunakan secara meluas oleh satu dunia dah lama. Pada sama juga dia sangat stabil, dan untuk ciri keselamatan daripada MetaTrader 5 iaitu lebih lagi kepada bantuan dari segi algoritma yang lebih berkesan, khususnya dari segi isu security. Tetapi pada saya ialah sangat mudah untuk kita mulakan dengan MetaTrader 4 kerana anda boleh download, muat turun di apps melalui telefon Android ataupun iOS, dan juga anda juga boleh fokuskan kepada penggunaan di iaitu laptop ataupun desktop yang anda gunakan. Dan dia tidak perlu telefon yang terlalu canggih untuk run kerana dia adalah small program, tetapi akses dia adalah sangat bernilai. Ini maksud mudah ialah kalau anda boleh install apps Lazada ataupun Shopee, maksudnya anda boleh guna MetaTrader. Kalau anda boleh membeli barang melalui Lazada atau Shopee, maksudnya anda boleh trading, forex trading. Itu yang utama juga untuk saya kongsikan pada anda. Dan pada sama juga apakah yang diperlukan? Satu ialah mesti mengetahui ialah bagaimana untuk membaca chart. Jadi nombor satu lah, anda mesti ada ability untuk baca chart. Dan dalam untuk membaca chart ni, apa yang anda menggunakan adalah gunakan candlestick chart. Ini kerana candlestick chart ni punya banyak rahsia dan psikologi. Anda akan tahu bagaimana lihat bull, bear, uptrend, downtrend, supply demand, support resistance melalui candlestick. Dan apabila digabungkan dengan indikator, khususnya seperti moving average, anda akan dapat melihat trend. Digabungkan dengan Bollinger Band, iaitu dynamic indicator support resistance, iaitu Bollinger Band dan juga MA, anda akan melihat trend dengan lebih jelas di mana ruang untuk entry, di mana ruang untuk exit dengan lebih baik. Ini dikatakan sebagai trading plan. Bermaksud kalau anda orang yang baru, fokus kepada bina trading plan dulu. Dan trading plan ni mesti dibina berdasarkan satulah mesti mengetahui iaitu apakah iaitu arah trend tersebut. Macam mana nak baca arah trend? So mesti boleh didefinisikan sama ada single time frame ataupun multi time frame. Sama ada secara analisis top down ataupun down top. Itu yang pertama. Yang kedua, yang you kena fokuskan, iaitu you kena fokus macam mana nak entry. Dan entry ni mesti tahu berapa modal yang kena ada. Kan, modal ialah satu yang sanggup you lebur. Asas kepada pelaburan ialah modal sesuatu yang sanggup lebur. Bukannya masuk dalam modal tu sakitnya tu di sini. So, kalau ada problem, maksudnya you masukkan modal dan kemudian you ada sakitnya tu di sini, maksudnya modal itu you cannot afford to lose. Kan, laburkan apa yang sanggup lebur. Itu key nombor satu. Maksudnya you berhadapan dengan risiko. Maksudnya ialah you masuk sesuatu tu akan habis. So, nombor satu kena identify berapa modal dan sesuaikan dengan realiti. Kan, takkan modal RM500 ataupun $500 cuba nak draw $5,000 sebulan. Itu agaknya lah. Kan, agak-agaknya macam mana agaknya. So, kalau mungkin 10% adalah bagi saya logical. Okey, $500 nak keluar $50, $5,000 nak keluar $500. Itu logical. Dalam forex trading, 10% and below adalah sangat logical. Tapi adakah tak ada potensi langsung? Ada, tetapi masalahnya market always 50-50. Kan, ada kadang market tak ikut kita, ada kadang market tak ikut itu. Itu key nombor satu. Nombor dua, iaitu yang you kena tahu, iaitu pada masa sama juga selepas modal, you kena tahu berapa lot size you. Ada akaun standard, ada akaun iaitu micro, ada yang ECN, ada yang sen. Saya highly suggest lah pakai standard. Walaupun you kata untuk kawal risk, saya pakai standard. Tapi modal kena besar lah, at least minimum $1,000. Kalau you nak ada kecil lagi, boleh coach, boleh dinego, iaitu $500. Kan, itu yang kedua. Maksudnya mesti ada ialah lot yang sesuai berdasarkan size akaun tadi, modal tadi dan juga lot size tadi. Contohnya 0.01 pada micro adalah 1 sen per pips.
Kan? Maksudnya pergerakan satu point tu ialah satu sen. Tapi kalau sekiranya di standard 0.10 adalah 0.01 ialah 10 sen. Jadi tu kena jelas. Jadi masa kena tahu juga apa beza pips kan, berapa nilai point, apakah akaun yang 4 desimal, 5 desimal, so you kena tahu. Dan pada masa sama juga you tengah tengok berapa banyak yang nak masuk, berapa layer yang nak masuk. Dan ini mengibatkan ialah risk management. Risk management datang pada mana entry tu kena ada risk management. Nombor satu mesti kena ada risk management. Itu nombor satu kena ingat. Nombor dua, antara benda yang key you kena ingat, itu selain pada risk management, ialah you kena ingat juga itu macam mana nak exit juga sebagai risk management. Take care the downside, the upside we take care themselves. Take care you punya reward, take care you punya risk, reward akan jaga diri sendiri, akan bagi pada you. So jadi konteks ni ialah sebenarnya ialah bila you nak exit, sama ada exit loss ataupun exit profit. Dua-dua adalah exit Maksud you exit loss ataupun exit profit. So dua-dua ni ialah you mesti kena faham macam mana cara dia untuk aplikasi dia. Jadi inilah langkah utama untuk you lihat you gunakan macam mana untuk sebenarnya you aplikasikan. So mesti clear benda ni. Kan awal kena tahu macam mana nak tengok trend. Kalau adakah nak guna analisis macam mana kita nak entry, macam mana nak exit. Dan itu adalah key utama. Dan pada sama jangan lupa pillar asas. So bagi orang yang baru follow dan sebagainya, pillar asas dia apa? Satu ialah, pillar asas dia ialah mesti tahu kekuatan di antara bull dan bear. Maksudnya boleh ada ability untuk analisis antara top down daripada monthly kepada weekly kepada daily, kepada H4 kepada H1 dan seterusnya M30, M15, M5 dan juga M1. Kemudian kita tengok pada M1, M5 dan ke atas balik. Tengok ke atas. So maksudnya untuk tengok seluruh trend, tengok top down monthly kepada M1 kan. Dan biasa saya katakanlah tunggu sekurang-kurangnya pada H1 dan pada sama juga gunakan juga ialah konsep untuk lihat dari segi down to top untuk cari entry yang lebih. Sama arah kita. Cari formula 3 time frame. Sama arah tak 3 time frame? Sama ada H1, H4 daily, kan? H4, H1, M15. Kan? Kena pasti benda tu. Dan perhatikan dia adakah kena support resistance masa you entry tu. Adakah you buy di support? Kan takutnya you terbuy di daily resistance, di daily amber purple. Itu adalah satu penyakit sekiranya entry pada H4 buy tetapi di daily amber purple dah boleh risiko retrace pada daily sebelum kenaikan ke atas. So benda ni kena clear daripada awal dan juga kefahaman macam mana untuk you gunakan dari segi forex trading. Faham? So ini adalah key utama yang saya nak you nampak dan juga you faham daripada peringkat awal dah faham secara langkah. Nombor satu lah mesti mengimbangi kekuatan bull dengan bear, kekuatan uptrend, downtrend melalui proses top down dan juga down top. Nombor dua iaitu you punya disiplin. Apabila you buat trading plan tadi, dia akan dinamakan secara spesifik. Kalau you follow aktiviti, follow saya punya mazhab, kita panggil PVM. You kena establishkan parameter you. Kan parameter sama ada arah trend, entry dan juga exit. Dan you kena tahu, you kena establishkan variable you, iaitu kat mana nak cari arah trend, menggunakan apa. Kan adakah candlestick trend, candlestick continuation, CPZ, TRZ, TS dan sebagainya. Ada pelbagai. Dan pasal juga macam mana nak gunakan untuk, iaitu pada time frame yang lebih kecil, iaitu yang dinamakan sebagai filter pada time frame kecil. So itu antara salah satu contohnya. Lepas tu PVM juga bermaksud adalah variable lah bagaimana untuk entry. Kan? Dekat mana nak entry? Adakah entry suka hati ataupun mesti entry di support resistance? Dan apakah support resistance yang digunakan dalam BB Mastery? Dan pada sama juga pergi kepada yang seterusnya, iaitu kena lihat juga kan, iaitu secara jelasnya semasa you lakukan entry tu apakah risiko yang awal-awal kena tahu dah adakah variable ni adalah ni. Dan maksudnya adalah exit you sama ada cut loss ataupun take profit. Itu antara key yang paling penting Dan antara yang last kali, yang nombor 3 lah, pastikan emotion ni. Maksudnya kalau you win, jangan terlalu high. Jangan gembira je, jadi overconfident. Ini bahaya tau. Dah menang beberapa siri 5-6 kali, jadi overconfident. Tambah lot dari masa tu you akan mati. You boleh mati 2-3 hari kemudian, you boleh mati 2-3 minggu kemudian, you boleh mati 2-3 bulan kemudian. Setelah konsisten berbulan-bulan, boleh mati juga pasal confident tu timbul. Elakkan confident, elakkan overconfident. Overconfident always kill. Kena ingat market is always 50-50. Kadang dia ikut kita, kadang tak ikut kita. Kadang dia ikut kita 2-3 bulan. Satu hari dia tak ikut kita, kita boleh loss yang 2-3 bulan lepas. Ataupun lebih. Itu kena ingat, itu kena semat dalam kepala. Yang kedua ialah kalau you loss, jangan terlalu depressed. Jangan terlalu tekan, jangan terlalu rasa emotional. Atau terlalu ialah, dunia sudah berakhir. Kan? Sebab itu juga boleh bawa kepada revenge, geram. Di mana konsep geram ni ialah you cuba comeback. Comeback yang salah ialah cuba dapatkan modal balik. Kan contohnya you ada 1000, you lost tinggal 500. You bayangkanlah selagi aku tak dapat 500 lagi, you akan rasa tak berjaya ataupun rasa tak puas hati. Sebenarnya, kalau you ada 500, tinggal 500, itulah modal asal you. Bermaksud kalau you buat 200, you dapat 700. Bermaksud ialah, you dah gain 200 daripada 500. Kan berapa banyak tu sebenarnya? Dah berapa persen? Dah melebihi 30-40% sebenarnya. Jadi itu kena kelekat Ingat konsep ni. Jadi kalau orang baru, inilah gambaran secara asasnya. Dan boleh follow saya dalam Road to FTT. Dan juga cikgu-cikgu Road to FTT akan share pada setiap hari. Dan mulai minggu ni khususnya, kita akan pergi pada basic satu persatu kan. Basicnya macam mana buka account, macam mana untuk trade, macam mana untuk tengok satu-satu. Kita akan pergi pada basic supaya you establish
Basic is the best, kata salah satu student saya, Ayi. Kan basic is the best. Basic ni adalah sangat power. Jangan terlupa basic. Basic adalah key penting. Kalau you lost dan sebagainya, balik pada basic. Okey, jumpa lagi dan salam hormat dan jumpa lagi.